بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. آمين اللهم آمين. Hadis yang diceritakan tentang perintah untuk berperang. Hadis ini seakan-akan difahami bagian orang, saya diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mengucap 2 kalimat syahadah. Maka ini yang digunakan pakai oleh sebahagian orang yang ingin nak bunuh semua orang kafir supaya masuk Islam. Berdasarkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Zaman kita sekarang orang mempergunakan ayat. Zaman kita sekarang orang mempergunakan hadis untuk memenuhi hawa nafsunya. Bukan mencari penawar daripada Quran dan hadis mengubati hawa nafsu, tapi mencari daripada Quran dan hadis memperbetulkan, membela kepada kecenderungan dan rakusnya hawa nafsu. Ini zaman kita sekarang. Mempergunakan ayat dan hadis bukan ditundukkan hawa nafsunya dengan Quran dan hadis. Umirtu an uqatilan nas, saya diperintahkan untuk membunuh kepada orang sehingga mengucap 2 kalimat syahadah. Ini hadis bukan bermakna kita akan pergi cari orang bukan Islam bunuh sehingga nak beriman tak beriman. Bagaimana akan berlaku demikian sementara baginda Rasulullah SAW tidak memaksa orang lain, tidak pernah memaksa kepada orang lain untuk memeluk kepada agama Islam. Konsep yang ada dalam Al-Quran, la ikrah fid din, tak ada paksaan di dalam agama. Lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Daripada praktikal baginda Rasulullah tidak pernah memaksa tawanan yang ditawan untuk memeluk kepada agama Islam. Bermula daripada peperangan Badar yang pertama, menawarkan ya, tapi tidak memaksa. Salah seorang daripada mereka bernama Sumamah bin Uthal, yang ditangkap oleh kaum muslimin lalu diikat di dalam masjid Nabi. Hari-hari tengok apa yang berlaku di dalam masjid. Hari-hari Nabi keluar daripada rumahnya ditawarkan, kau nak masuk Islam? Kata Sumamah mengatakan tidak. Kalau engkau nak lepaskan aku, lepaskan. Kalau engkau nak bunuh aku, sesungguhnya aku sudah melakukan satu jenayah yang berhak untuk dibunuh. Terpulang. Kau nak maafkan, maafkan. Nak bunuh, bunuh. Hari kedua macam tu. Hari ketiga macam tu. Nabi kata lepaskan dia. Kata sahabat, ya Rasulullah, Sumamah terkenal sebagai seorang penjenayah. Nabi kata lepaskan. Dilepaskan oleh sahabat. Dia pergi keluar ambil wudhu, datang balik pergi jumpa Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Dalam 3 hari itu, kata Sumamah mengatakan, kalau saya ketika ditawarkan oleh engkau selama 3 hari untuk memeluk kepada agama Islam dan saya memeluk kepada agama Islam, orang akan dakwa saya pilih Islam karena untuk mendapatkan kebebasan. Tetapi setelah 3 hari, hari-hari tengok Nabi salat, hari-hari tengok Nabi baca Quran, hari-hari tengok Nabi mengajar. Siapa yang tidak terkesan dengan penyampaian kebenaran yang menyentuh hati dan perasaan sementara keluar daripada mulut yang paling suci di atas muka bumi ini? 3 hari lepas itu masuk Islam. Tak dipaksa oleh Nabi, justru akhirnya lepaskan. Kalaupun akan balik kampung tak muluk kepada agama Islam, tak akan dibalas oleh baginda Rasulullah SAW. Rasulullah diletakkan pedang di lehernya. Man yamna'uka minni ya Muhammad, siapa yang nak boleh melindungi engkau daripada pedang aku ini? Nabi kata Allah. Gemetar orang itu, pedangnya jatuh, diambil oleh Nabi. Sekarang siapa menghalang kau daripada pedangku ini? Dia pun minta maaf kepada Nabi, dimaafkan oleh Nabi SAW. Bukankah orang yang mengancam kepada Nabi untuk dibunuh? Siapa yang memberitahukan racun kepada umat Islam untuk membunuh sesiapa saja yang tidak beriman kepada agama Islam? Dalam Fathu Makkah, yang ribuan kaum muslimin berada di kota Makkah, yang menjadi penjenayah, yang menjadi sebab Nabi terusir, yang menjadi sebab meninggalnya Siti Khadijah, menjadi sebab 70 daripada sahabat Nabi mati syahid dalam peperangan Uhud. Nabi SAW mengatakan kepada mereka, idhabu fa antum tulaqa, aku bebaskan engkau, yakni tidak dipaksa pun untuk beriman.
dibebaskan oleh Nabi SAW. Ini cara berdakwah membawa agama Rasulullah, bukan dengan meletakkan pisau di sini. Hadis ini ingin memberitahukan bahwasanya pada awal peperangan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, misi peperangan itu adalah mengajak orang lain. Orang yang diperangi bukan tujuan utamanya untuk membunuh, tapi tujuan utamanya adalah ingin mengajak mereka kepada agama Islam. Dan ini pada awal dakwah Nabi Muhammad SAW adalah memerangi kepada orang yang memerangi kepada Rasulullah, bukan memerangi kepada sesiapa sahaja yang tidak memerangi kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la yanhakumullah, Allah tidak melarang kepada kamu untuk bermuamalah adil dengan orang bukan Islam. Tak suruh Allah SWT bantai yang bukan Islam. Faham tom? Ada beberapa perkara yang berkaitan dengan masalah perintah dari Allah kepada Rasulullah untuk memerangi kepada orang yang memerangi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Hadis yang terakhir adalah menceritakan tentang masalah iman itu adalah amal. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amal apa yang paling baik?" Nabi menjawab, "Al-imanu billah." Antara soalan dengan jawaban, karena difahami. Orang itu bertanya, amal apa yang paling baik? Nabi jawab, iman. Artinya, iman itu adalah amal. Iman itu bukan hanya sekedar lafaz yang terungkap melalui lisan, tapi juga mesti diterjemahkan melalui perbuatan. Oleh karena demikian dikatakan al-imanu tasdiqun bil janan, qaulun bil lisan, wa amalun bil arkan. Percaya dalam hati, terungkap melalui lisan dan terjemahkan melalui perbuatan. Lalu diantaranya adalah al-jihad fi sabilillah, dan yang terakhir adalah hajjun mabrur. Haji yang mabrur bahagian daripada amalan di dalam al-iman. Wallahu ta'ala a'lam.